Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Oh, tutup pula ekor tu. Dan dinamakan sifat-sifat dari kudrat, yang ni mula daripada kita bila kudrat hingga ke kalam. Yang ni 7 sifat tu lah: kudrat, iradah, ilmu, hayak, sama', basar dan kalam. Dalam istilah ilmu ulama usuluddinnya dinamakan apa sifat-sifat ni? Dengan sifat ma'ani. Dinamakan dengan sifat sifati ma'ani. Dinamakan dengan segala sifat-sifat yang bahasa maknan, ia bahasa ada diri. Jadi sifat ma'ani ni bukan mesti di Tuhan lah, di kita pun ada ke? Faham tak? Tapi hakikatnya beza lah, gitu. Kita ada kudrat tak? Ada iradat pun ada, ilmu pun ada, hayak pun ada, sama' pun ada, basar pun ada, kalam pun ada. Nah, tapi hakikat kita berbeza kerana kita tu arak. Nah, ada pun Allah Ta'ala sifat yang ada pada zat dia. Jadi kalau kita orang tanya, sifat ma'ani ada tak di kita? Jawab ada ke tak? Ada. Yang kata, tak ada, Allah je ada sifat ma'ani tu. Nama bagai tu orang panggil jenisnya ma'ani. Gitu. Tu nama dia tu ma'ani, kategori dia. Tu. Ada pun hakikatnya beza lah ma'ani kita dengan ma'ani Allah. Salbiah kita dengan salbiah Allah. Nafsiyah kita dengan nafsiyah Allah. Bezalah. Nah, kerana nafsiyah Allah wujud, iaitu wajibal wujud. Nah, nafsiyah kita wujud, mungkinul wujud. Nah, bezalah. Bezalah, hakikat beza. Sama jugalah sifat-sifat ma'ani ni pun di Allah Ta'ala ialah sifat yang ada di zat. Di kita ialah arak yang menopang pada jisim jirim kita. Nah. Baik. Iaitu sifat ma'ani ni, sifatun, iaitu satu sifat yang bangsa ada pada zat. Naknya sifat yang sungguh lagi ada diri dia. Tu sekira-kira lagu mana adanya. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Itu makna ada, pasti nampak sifat kudrat, iradat, ilmu, hayak, sama', basar, kalam. Dan lain-lain lagi sifat ma'ani banyak lagi. Ni orang panggil secara tafsili je ni. Secara ijma' kan sifat-sifat Allah Ta'ala tu tak terhingga banyaknya. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu banyak mana sifat yang ada di zat dia. Ada. Bukan hanya sungguh saja. Jadi sifat kalau yang dikehendaki dalam ulama usuluddin kena ke ma'ani. Gitu. Kenapa? Kerana mausuf tu tak semestinya zat. Gitu. Mausuf semestinya zat tak? Tak semesti. Tiap-tiap zat pasti mausuf, tapi tiap-tiap mausuf tak semestinya zat. Nak bening ke ada? Tiap-tiap zat pasti mausuf.
Tapi tiap-tiap mausuf tak semestinya zat. Mana contoh sifat-sifat ma'ani ni? Dia ialah sifat yang ada di zat Allah. Maka zat Allah tu mausuf. Nah, kudrat ni sifat yang ada di zat Allah. Tapi kudrat tu sendiri dia bersifat tak dengan sifat salbiah? Sifat tak dengan qidam, baqa, mukhalah? Ya. Maka kudrat tu sendiri selain daripada dia tu sifat yang ada di mausuf, yakni zat, dia juga mausuf bagi sifat-sifat yang bahasa sungguh. Sungguh saja. Baik tak? Tu gitu. Maka sebab itulah bila sebut kata sifat dalam ilmu usuluddin ialah nak kepada sifat-sifat ma'ani. Kerana sifat tu umum. Nah, salbiyah pun sifat. Nah, maknawiyah pun sifat. Nafsiyah pun sifat. Tapi semua sifat-sifat tu sifat-sifat yang bahasa sungguh. Sabitatun, sabit saja, sungguh saja. Subutiyatun, sungguh saja. Tidak naik ke sampai tahap wujudiyah, ada diri. Gitu. Maka kerana itulah sya'a indal mutakallimi isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Masyhurlah di sisi ulama usuluddin, ulama mutakallimin, menggunakan istilah sifat tu kena kepada makna ismi, bukan makna masdari. Dia kerana makna masdari atau isim masdar ni, semua-semua dua-dua tu walaupun kita kata beza sikit-sikit lah, masdar dengan isim masdar tu pada bina'ih huruf ya, tapi makna dia dalam alal hadas. Dua-duanya menunjuk di atas hadas. Adapun isim menunjuk di atas apa? Alal musamma, alal zat. Menunjuk di atas diri benda yang dipernama. Mana ada hakikat benda. Itu. Maka kerana tu sifat-sifat ma'ani ni, inilah yang dikehendaki makna sifat dengan makna ismi, walaupun apa orang panggil perkataan yang diguna tu masdar. Perkataan yang diguna tu masdari. Masdar lah. Contoh kalam, masdar lah. Takallum, masdar juga. Isi masdar dengan masdar ya. Iradah, masdar. Jadi walaupun perkataan tu masdar, tetapi maknanya nak kepada isim. Sudah jadi istilah. Jangan duk gaul dalam ilmu nahwu, jangan. Lama duk gaul sekali dengan ilmu nahwu juga. Dah sudah menjadi istilah dalam ulama usuluddin. Tu apa dah kaedah tu? La munaza'ata fil istilahi. Tidak boleh orang panggil membangkang pada perkara yang telah dijadikan istilah. Jadi istilah ada dalam ulama usuluddin. Sebut kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, nak makna isim. Mana? Menunjuk di atas diri benda. Ada sungguh benda tu. Ini perkataan ni masdar ni. Jangan buat kira nahwu lah. Gitu. Faham tak? Habis itu. Bukan ni nak hurai sikit lah. Bukan sifat yang semata-mata renti dan sengoti sahaja. Bukan sifat yang bahasa sungguh saja. Tak sampai tahap ada, bukan. Bukan sungguh lagi ada. Sungguh dah Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa? Sungguh. Ada tak perkuasa di zat tu? Ada. Gitu. Sekira-kira ada lah ke mana? Kalau Allah buka hijab, pasti nampak. Gitu. Semualah sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Perkuasa, penentu, penghidup, pengetahuan, pendengar, pelihat, perkata. Semua gitu. Faham tak? Bukan hanya semata-mata renti dan sengoti saja. Ini bukan semata-mata sungguh saja, tak naik sampai tahap ada. Hak tu subut saja. Sifat bahasa subutiyah. Ini dak. Subutiyatu wa wujudiyatu. Sungguh dan ada. Sungguh lagi ada benda tu. Itu. Habis itu. Jadi sifat ma'ani inilah yang diingkar oleh puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah tu ingkar sifat ma'ani. Jadi kita nak jadi beza dengan Mu'tazilah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah
isbatkan di zat Allah ada sifat-sifat wujudiyah, ada sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat wujudiyah ni lah dipanggil mabda'us sifat, mabadi'us sifat. Dah. Nanti malam ni kita bawa bila kita ada. Kenapa orang panggil asas sifat ma'ani apa? Ulama nak. Iaitu mabadi'us sifat. Dalilnya apa? Dalilnya ulama sebut tidak dikafirkan benda yang bukan daripada ma'ulima minad dini bid-darurah. Nah, benda hak tidak diketahui daripada agama dengan secara mudah. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami buat misal apa? Contoh kanafil mu'tazilati mabadi sifati, mabadi sifati yang gitu. Seperti menafilah puak Mu'tazilah segala mabda' bagi sifat. Nah, padahalnya mereka mengisbatkan Allah qadirun, Allah muridun, Allah hayyun, Allah sami'un, Allah basirun, Allah mutakallimun. Maka tak dikafirkan Mu'tazilah. Kenapa? Kerana benda tu bukan benda yang ulima minad dini bid-darurah. Bukan benda yang mudah dalam agama. Itu orang panggil termasuk daripada benda hak nazariyah. Benda hak kena fikir dengan secara ta'ammul, kena fikir dengan secara perah otak. Gitu. Tu nanti malam ni kita mungkin sudah mulai sifat kalah ni ya. Dan ada lagi 7 sifat yang dinamakan dia 7 sifat dengan sifati maknawiyati. Tu. Ni nak masuk menyata sifat maknawiyah ni. Tapi ingatlah maknawiyah ni ada 2. Maknawiyah pertama nama maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah yang diijma' sepakat. Hatta Mu'tazilah pun mengisbatkan maknawiyah ni. Itu dia panggil maknawiyah mujma'un 'alaiha. Yang keduanya dia panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Maknawiyah yang diselisih pendapatkan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hak ni tak masuk Mu'tazilah ni dah. Ni tak masuk. Ni beramai orang hak tersalah faham ni. Kenapa dia baca kitab kan? Kitab yang sebut mana? Barang siapa yang mengingkari maknawiyah nescaya kafir lah ia. Kenapa? Kerana maknawiyah tu setengah daripada perkara yang diijma' akan dia. Hatta Mu'tazilah pun tidak mengingkari. Tiba-tibanya Asy'ariyah tak bila kafir Asy'ariyah. Ni kadang-kadang jadi semabur tu. Lagi pula kalau ulama tak kata gitu kita pelik. Kerana maknawiyah tu dia panggil malzum bagi ma'ani. Maknawiyah ni sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ni. Kaunuhu tu maknawiyah, bukan qadiran, muridan, aliman, hayyan bukan. Kaunuhu 7 butir ni ialah malzum bagi ma'ani. Tak malzum bagi ma'ani. Maka ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Maka kaedahnya apa? Idzan tafal lazim intafal malzum. Bila ternafinya lazim, apa lazim? Ma'ani. Intafal malzum, ternafi juga malzum. Mu'tazilah nafi tak ma'ani? Nafi. Mu'tazilah nafi kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Tu. Mu'tazilah nafi lazim. Maka kaedahnya apabila nafi lazim, ternafi juga malzum. Maknanya sepatutnya Mu'tazilah pun ingkar maknawiyah, tapi tak. Ulama kata maknawiyah Mu'tazilah tidak ingkar. Tu tengok. Jadi pelik tak? Jadi pelik Macam mana boleh diisbatkan orang panggil malzum tetapi menafikan lazim? Sedangkan orang panggil maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Maka apabila nafi lazim, nafi maknawiyah, nafi ma'ani, izan tafal lazim, apabila nafi lazim. Mu'tazilah kata tidak ada kudrat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu. Nafi tu, nafi. Apabila nafi lazim, intafal mazum, maka ternafi juga mazum. Tapi tak.
Dah. Mu'tazilah kata tak, Tuhan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran mana tu? Ni orang amat tak kerti dia. Kaunuhu qadiran hak diisbatkan oleh Mu'tazilah tu dia panggil maknawiyah mujma'un 'alaiha. Iaitu dengan mana apa? Al-halu sabitatu lizzati. Al-halu sabitatu lizzati. Keadaan yang sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Apa? Keadaannya Allah yang berkuasa. Kalau terjemah ke Melayu. Hak tu maknawiyah mujma'un 'alaiha. Hingga Mu'tazilah pun tidak ingkar. Keadaannya zat Allah tu sungguh dia berkuasa. Itu. Ada pun kita nak masuk cara ni dalam kitab-kitab sifat 20 mana-mana sekalipun. Ini bukan makna mujma'un 'alaiha tadi. Bukan maknawiyah al-halu sabitatu lizzati, bukan. Lepas tu maknawiyah yang kedua tadi, mukhtalafun fiha. Mana yang dibuat definisinya al-halus sabitatus sifat lizzati. Gitu. Al-halu sabitatu sifat lizati. Al-hal satu kelakuan, as-sabitatu yang sabit sungguh, sifat lizati, sifat tu bagi zat. Tu kalau kita terjemah ya, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berperkuasa. Itu. Keadaannya Allah yang bersepakai dengan sifat perkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa, atau keadaannya Allah yang bersifat dengan perkuasa. Bolehlah kalau terjemah. Sifat tu. Faham tak? Bukan keadaannya Allah yang berkuasa. Yang berkuasa keadaannya Allah yang berkuasa. Tu Mu'tazilah dah engkar. Maka tidak lazim maknawiyah mujma'un 'alaiha tidak menjadi malzum bagi sifat ma'ani. Maka kerana tu ijma'. Faham tak? Tu lagu tu. Faham ke tak? Umur tu ni. Ngangor itu lah. Nah. Dah. Tu orang panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Apa? Maknawiyah yang diselisih pendapat di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana? Di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Itu mana? Al-halu sabitatus sifat lizat. Assalamualaikum Abang Syam. Ya Abang Syam. Oh siap dah. Nah, gegar tak? Abang Syam gegar tak apa kalau bawa lebih, sebab dia gegar tu kalau bawa serat. Ya. Dah tukar dulu tak? Cuma ada tayar belakang tu baru tukar kan? Tak ingat. Nanti cuba tengok. Tak apa, Abang Syam tukar dulu. Boleh tak? Berapa? Oh, ya ke? Okey. Tak payah tu memang kena tukar dah ke atau boleh lagi? Ya. Dah ginilah Abang Syam tukar murah dulu lah. Tak? Boleh tak? Tukar murah dulu lah. Oh. Oh.
Okeylah. Okey dia tu tak apa, tak ada hal. Ya. Aha. Ya, ya, ya. Hmm. 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 Dah ginilah nanti esok lah kita pergi Kedah Habsyah, boleh? Ha. Ha ah. Ha ah. Ha. Ha, okey, boleh. Ha, dah. Ha, okey. Terima kasih Habsyah. Okey. Okey Habsyah. Okey. Assalamualaikum. Baik. Mana tadi? Jadi hak diselisih pendapat oleh Asy'ariyah dengan Maturidiyah tu dia panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Nah, ya kalau definisinya al-halu sabitatu sifat lizat. Kelakuan yang sabit sifat bagi zat. Hak tu hak tercabai dua tu. Kalau Asy'ariyah dia kata apa? Ada dhabit dia ni. Wa amma Wana tu. Wa amma qulna binafyil ahwal. Dan ada pun berkata oleh kami dengan nafi ahwal, sifat hal maknawiyah. Wa innahu dan bahawasanya la wasitata bainal wujudi wal adami. Tidak ada suatu benda pun yang duduk tengah-tengah di antara ada dan tidak ada. Kama huwa mazhabul asy'ariyyi. Seperti mana barang yang faham lagu tu ialah mazhab Abu Hasan Asy'ari, iaitu Asy'ariyah. Jadi mazhab Abu Hasan Asy'ari tidak ada ahwal. Benda ni ada tiga ya. Ada betul-betul, tak ada betul-betul. Nah, sungguh pada zihin. Nah, amrun i'tibariyah. Itu. Lepas tu ada tak amrun kharijiyah, perkara yang di luar daripada zihin, tapi bukan ada betul-betul, bukan tak ada betul-betul, duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada? Tak ada. Gitu. Jawab bagi amma tu fasabitu minas sifatil lati taqumu bizati, maka mensabit daripada segala sifat-sifat yang ada berdiri dengan zat. Nah, as-sab'ul ula, yang tujuh yang pertama iaitu sifat ma'ani allati hiya sifatul ma'ani. Tu hak adanya di zat Allah Taala tu ialah sifat-sifat ma'ani. Tu ada tunggu. Amma hazihi sifatil ma'nawiyati. Amma hazihi sifatul ma'nawiyatu, adapun ini sifat ma'nawiyah, fa ibaratun an qiyamitil kabizati. Tu fa ibaratun an qiyamitil kabizati, maka ibarat daripada berdiri demikian itu sifat-sifat makni di zat. Li'anna la bukan li'anna li hadhihi subutan fil khariji aniz zihni. La anna, tidaklah bahawasanya li hadhihi, bagi ini sifat maknawiyah ni subutan sabit fil khariji, pada kharij, pada zat Allah Taala, aniz zihni, daripada sungguh dari di dalam kepala akal kita. Maknanya gini nak je ya. Di sisi Asy'ariyah, sifat maknawiyah ni ialah diri kita faham makni ada di zat Allah. Lagu mana contoh? Diri kita faham kudrat tu ada di mana? Ada di zat Allah. Tu dah keadaannya Allah yang bersifat dengan berkuasa. Nak bila awak berapa sasa? Itu mana gitu. Tak? Sifat berkuasa duduk mana? Lekat di dinding. Duduk mana? Duduk zat Allah. Mu faham dah? Sifat berkuasa tu di kepala otakmu duduk di zat Allah. Maka tu dah keadaannya Allah yang berkuasa. Gitu. Jadi keadaannya tu ialah satu perkara yang dikira-kira sungguh pada akal saja.
Tak ada sabit pun pada kharij. Kharij ni di luar daripada zihin lah. Zihin dalam kepala otak, kharij di luar daripada kepala otak. Gitu. Ha. Jadi diri kita reti kata ada sifat ma'ani di zat Allah, itulah orang panggil keadaannya Allah. Ha? Bersifat dengan sifat ma'ani yang dipanggil maknawiyah. Tak payah bila dah ya. Ha, tu mana gitu. Ha, tu. Baik. Tengok dah. Iaitu sifat maknawiyah tu nama-nama bagi ada sifat ma'ani. Ha tu lah. Tu isyarat kepada apa? Asy'ariyah tu. Dan bereker, baca bereker. Dan berekernya bereker ni mana? Sekali bereker. Tahu bereker? Kalau awak pergi jalan mana-mana awak heret juga air kecil sekali. Tu bereker tu. Gimana bereker kat umur 2 ekor ni? Tak ada boleh pisah. Atau orang panggil bereker. Hidup sekali. Tu. Dan berekernya sifat-sifat maknawiyah ni. Tu. Dan berekernya sifat-sifat maknawiyah tu dengan zat Tuhan. Tu. Dikatakan umurun iktibariyah. Tu umurun iaitu perkara-perkara iktibariyah yang dikira-kira juga yang ni dikira-kira pada akal, iktibar pada akal. Nah, dah diri kita reti sifat duk ngaji tadi sifat ma'ani tu, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Duk mana sifat tu? Hari zat Allah tu diri mengerti sifat tu ada di zat Allah. Tu dahlah keadaannya Allah bersifat. Nabi lewat berapa lagi? Tu mananya. Keadaan tu diri mengerti. Kau tak reti duk ngaji kudrat, iradah, lepas tu duk mana sifat ni gitu lah. Kalau gitu kena bila suku pula Nah, dah mengerti dah mengaji kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam tu ialah sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu diri mengerti kata sifat-sifat ni ada di zat Allah Ta'ala. Diri mengertilah. Diri mengerti sifat ma'ani tu ada di zat Allah tu lah orang panggil maknawiyah. Itu keadaannya Allah yang bersifat perkuasa. Keadaannya Allah yang bersifat dengan penentu. Nah, itu gitu. Ila akhir. Keadaan tu apa? Mengerti. Keadaan tu apa? Mengerti dalam kepala otakmu. Amrun i'tibariyah. Kaunuhu tu orang panggil maknawiyahnya. Nah, tu. Lepas tu bila awak apa? Tak ada bila ya. Duk mengaji kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam tu sifat-sifat yang ada di zat Allah. Tiba-tiba tanya boleh sifat ni ada di mana bodoh namu. Dah sifat ni ada di mana? Ada di zat Allah. Tu dah orang panggil keadaannya Allah yang berkuasa. Keadaannya Allah mengerti kata sifat tu ada di zat Allah. Tu orang panggil maknawiyah. Gitu je. Tu. Dan kata setengah ulama. Ni orang panggil menjalani di atas Maturidiyah lah. Ataupun lebih khusus lagi siapa dah? Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Nah, Imamul Haramain. Imam Sanusi. Ni orang panggil setengah ulama ni kena kepada tiga tu. Lebih umum kita kata Maturidiyah. Lebih umum. Kenapa? Kerana demo ni memang Maturidiyah lah. Itu Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Imamul Haramain. Lagi Imam Sanusi. Dan kata setengah ulama maknawiyah ni kenakan fikir dan pelekak kenakan preker kena preker sekali, kena bila sasa dan pelekat sifat ma'ani seolah-olah pelekat begitu, bukan pelekat sungguh dah, seolah-olah pelekat sifat ma'ani dengan zat. Tu sebagai orang panggil apa? Nak menolak fok-fok yang mengatakan sifat Tuhan ni boleh bercerai tanggal daripada zat Tuhan. Ada macam puak Kristian kan. Isa tu orang panggil ilmu Allah Ta'ala hak cabut daripada zat Allah Ta'ala tu. Sifat dia tu boleh cabut daripada zat. Jadi nak menolak, nak menguatkan lagi sifat ni tak boleh cabut, seolah-olah ada pelekat yang melekatkan di antara sifat dengan zat. Gitu. Seolah-olah bukan ada pelekat, bukan pelekat sungguh bukan. Lawan kata ada pelekat. Tok guru buat contoh kalau ginilah. Hanger dengan baju tu. Bila kita letak baju di hanger, lekat tak? Lekat. Gapo ada? Hanger dengan baju lah.
Tapi bila kita letak, tak cabut lah. Tak cabut baju. Ada di hanger tu. Nah, yang ada sungguhnya baju dengan hanger. Keadaan hanger yang berbaju tu kata ni. Ada tak keadaan tu? Tak ada. Tapi ada seolah-olah pelekat lah tu. Nak lekat baju di hanger. Itu. Kalau kita buka baju, tak ada pun apa ni. Ada hanger, ada baju. Lekat. Nah, tu orang panggil seolah-olah ada pelekat. Tu contoh dia tu. Lama kata orang kalau gitu sifat ma'ani tu macam baju dengan hanger lah. Zat tu hanger. Lepas tu baju sifat tu baju gitu. Boleh cabut gitu. Letak gitu. Tak. Seolah-olah. Itu ayat ada seolah-olah kan. Seolah-olah pelekat. Sifat ma'ani dengan zat. Seolah-olah pelekat ni lah dikatakan ahwal. Nah, ahwal. Apa ahwal? Iaitu ahwal perkara yang antara ada dan tiada. Itu ni. Antara ada dengan tiada. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Antara ada dengan tak ada. Nah. Tu. Dia panggil al-halu wasitatu bainal wujudi wal adam. Kelakuan tu seolah-olah pelekat tu apa? Al-halu satu kelakuan. Nah, al-halu satu kelakuan wasitatu yang menengahi, yang menjadi tengah atau yang menengahi lah mudah gitu. Al-halu wasitatu satu kelakuan yang menengahi bainal wujudi wal adami, di antara ada dan tak ada. Tu. Tak boleh nak kata ada betul-betul, tak boleh nak kata tak ada betul-betul. Kalau kita kata kaunuhu qadiran tu ada betul-betul, bermakna bila qudrat. Kalau kata tak ada kaunuhu qadiran, tak ada langsung, seolah-olahnya boleh cabut qudrat daripada zat. Itu. Jadi nak jadi lekat, tak boleh nak cabut lah. Nah, lekat selama-lama tu seolah-olah ada lagi satu benda duduk tengah tu. Apa panggil? Satu kelakuan. Hal kaunuhu tu, keadaannya. Itu. Kaunuhu tu kata satu kelakuan yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, tapi dikarenakan ada sifat ma'ani di zat. Itu dikarenakan dengan satu kerana. Itu orang panggil halun ma'nawiyah. Dia tak sama dengan halun nafsiyah. Baik. Payahlah sikit. Kau ni sebab tu marjuh walaupun masyhur. Sifat 20 tu marjuh sebenarnya lemah. Nah, kenapa? Kerana susah nak faham. Tu benda tahu. Nah, duduk tengah-tengah. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Boleh kerti tak? Payah. Sebab tu Asy'ariyah kata payah lah gitu. Nah, benda ni ada 3 ya. Ada betul, kalau ada betul-betul. Kalau tak ada betul-betul. Kalau pun tak ada betul-betul ke, tak ada betul-betul ke, sungguh pada akal kepala otakmu. Tu. Ada 3 ya. Wujudiyah, adamiyah, amrun i'tibariyah. 3 je. Tu kau rajah. Tapi Maturidiyah ada wujudiyah, adamiyah, amrun i'tibariyah, hal tu pula halun nafsiyah, halun ma'nawiyah. Tu Maturidiyah tu yang payah sikit. Nah, perkara yang antara ada dan tiada. Yang mana? Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami. Itu. Baik. Iaitulah maknawiyah tu apa dia? Dinamakan tusamma sifata maknawiyatin. Kenapa? Mulazimatun li sab'il ula. Karena dia tu ialah malzum bagi 7 sifat yang terdahulu, iaitu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu lazim bagi maknawiyah. Maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Jadi ingat baik-baiklah. Sifat maknawiyah yang kita bahas dalam sifat 20 tu bukan keadaannya Allah yang berkuasa. Bukan al-halu sabitatu lizati. Tapi al-halu sabitatu sifat lizati. Yang gitu. Dah. Baik, habis.
Yaitulah maknawiyah tu kaunuhu ta'ala qadiran dan kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Bukan qadiran, muridan, aliman. Qadiran tu za, muridan tu za, aliman tu za, hayyan tu za. Naknya kaunuhu tu. Nah, kaunuhu qadiran ai kaunuhu muttasifatun bi qudrati. Ha gitu. Nak gitulah. Tu orang panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Kalau maknawiyah mujma'un alaiha ialah kaunuhu qadiran ai qadiran. Tu. Dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakallima. Tu dia skam, dia cakap rekah je sini, tak sini nak urai panjang-panjang. Tapi kita kalau nak terjemahnya, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berperkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa, atau keadaannya Allah yang bersepakai dengan sifat perkuasa. Itu kena terjemah gitu. Jangan terjemah keadaannya Allah yang berkuasa, kerana keadaannya Allah yang berkuasa tu Mu'tazilah ada ingkar. Kerana hak tu bukan malzum bagi ma'ani. Bukan malzum bagi ma'ani. Kerana Mu'tazilah pun mengakui bahwa kalau engkar keadaannya Allah yang berkuasa, kafir. Kerana hak tu mujma'un alaiha. Haram orang panggil menolak ijma' ulama. Itu lah. Maka cukuplah 20 sifat yang wajib kita ketahui dan i'tikad dengan jalan tafsir satu persatu tafsir ni. Ala sabil tafsili. Maka jadi 40. Jadi 40 lah. Kenapa? 20 yang wajib i'tikad dengan wujub. 20 yang mustahil i'tikad dengan istihalah. Itu. Maka jadi 40 dengan mustahil lawan-lawannya, dengan tentu tidaklah segala lawan-lawannya. Itu. Mustahil dengan mana istihalah. Lawan-lawannya tu mustahil. Dan kata qaul, pendapat. Qaul ni mana pendapat? Qaul yang kuat. Qaul yang kuat ni qaul yang rajih, iaitu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah. Bahawasanya sifat maknawiyah ini, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ni, wajib juga kita ketahui. Tapi wajib juga kita ketahui dan i'tikad wajib juga kita i'tikad. Tapi wajib itu dengan jalan ijmal jua. Dengan jalan ijmal mana? Diri kita reti sifat kudrat ada di zat Allah tu dah. Orang panggil keadaannya Allah yang yang berperkuasa, kaunuhu qadiran. Itu. Tak payah bila dah. Tahulah orang panggil secara ijmal gitu ya. Tak payah bila susah lah. Tak suruh bahas keadaannya tu satu kelakuan yang tak naik siapa tahap ada tak tu. Tak payah lah. Gitu. Tu. Gelar dia tu Imamul Haramain, itu gelar dia. Nama dianya apa nama dia? Tak ingat dah. Tengok di kulit kitab lah. Imam Juwaini ke apa nama? Wallahu a'lam. Habislah. Nak habis dah ni kitab kita ni. Lepas ni kita nak perih ni. Kalau bolehnya esok hotel dah insya-Allah. Esok kami kita hotel boleh esok insya-Allah. Nak perih ni. Siap sedia kita perih. Dan lagi wajib kita ketahui, wajib fardu ain juga kita kena ketahui, kita kena belajar hingga kita reti, dan i'tikad kita kena pegang kemah yakin dalam hati. Kata gapo? Kata ni i'tikad harus Tuhan buat dan mengadakan apa-apa mungkin, atau tiada buat dan tiada mengadakan dia apa-apa mungkin. Harus. Ni kerana nak menolak puak Mu'tazilah yang mengatakan wajib Allah Ta'ala buat baik dan terlebih baik pada hamba. Wajib solah dan aslah. Kan ada aiman kecil. Wa man yakul apa mana? Mana ayat dia? Apa ayat dia? Dah ingat dah. Baca tiap-tiap malam. Bukan. Wa man yakul fi'lus salahi wajaba apa tu? Alal ilahi qad asa al-adaba. Wa man yakul fi'lus salahi wajaba. Siapa yang mengata ni i'tikad kata wajib Tuhan buat baik. Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik, solah dan aslah pada makhluk ni. Apa tu? Apa? Wa man yakul fi'lus salahi wajaba alal ilahi qad asa al-adaba. Atas Tuhan tu dia tu jahat adab dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya. Mana tanya wa may yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilah.
qad asa al adaba, gitulah. Baik. Ada ahli sunnah wal jamaah kata tidak. Bukan Allah Taala buat apa-apa ni wajib. Harus ya. Nah, bukan wajib akal dan bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak bermakna ada sesuatu yang menekan Tuhan. Mung Tuhan kena buat lagu ni. Tak buat siap aku repeat kau gitu. Tuhan pun tak apalah kita buatlah. Sia ke Tuhan? Tuhan mung lagu tu. Berat lagu tu Tuhan dah ni. Bodoh benar Tuhan tu. Laif benar Tuhan. Tak. Deh. Tengok. Bukan wajib tengok. Harus ya. Bukanlah mesti, bukanlah wajib, bukanlah mesti, bukanlah wajib dia Tuhan tu kena buat atau mesti kena tinggal. Yang ni tinggal buat, bukan. Kalau Tuhan wajib buat makhluk, bermakna makhluk ni qading Karena wajib akal ni apa makna? Ma la yutasawwaru fil aqli ada mahu. Benda tak terima akal nak kata tak ada. Benda tentu ada. Ada. Kalau mustahil Tuhan buat, bermakna kita ni tak ada. Faham tak? Apa kita ni mustahil tak ada? Harus ada, harus tak ada. Terima ada, terima tak ada. Maka harus bagi Allah Ta'ala. Allah mengada kita, harus. Allah nak meniadakan kita mati ke esok-esok, harus. Tak ada dah pelik apa? Ada orang mati jadi pelik. Mati? Hei, macam mana boleh mati? Ya tak boleh mati. Wajib Tuhan buat ya hidup begitu. Hidup dengan mati mana lebih baik Mana lebih baik hidup dengan mati? Dah, hidup dengan mati ni. Mana lebih baik? Jangan buat perasaan macam wali tu. Nah, mana lebih baik hidup dengan mati ni? Hidup lah. Siapa yang nak mati? Nah, maka wajib lah Tuhan buat baik. Kata puak Mu'tazilah wajib Tuhan buat baik. Nah, tak terima Tuhan buat jahat. Nah, mati hanya dia mati dah Allah. Dia baru je bening. Dia baru je beranak. Dia baru beli rumah. Nah, nyanyi dia. Apa Tuhan buat aku ni boleh gitu? Boleh. Harus bagi Tuhan kan? Tuhan nak mengada, Tuhan nak meniada, Tuhan nak menghidup, Tuhan nak mati, tak ada apa. Bukan duk wajib mustahil tak? Itu harus. Kita kena etikad gitu. Ni soal akidah harus. Jawazul jaiz. Dengan sebab apa kita kata Tuhan tu harus mengada meniada? Bukan wajib, bukan mustahil. Dengan sebab kita fikirlah dengan kepala otak kita tu ada otak tu pakak fikirlah bengong. Kita fikirlah kalau mesti, kalulah fardu takdir tu, kalau tu fardu takdir. Kalau mesti, kalau wajib, dia Allah Ta'ala Tuhan tu kena buat. Wajib Tuhan kena buat. Tentulah mungkin ni sedia adanya. Nah, dah wajib akalnya benda tentu ada. Tak terima dah kata tak ada. Bermakna mungkin ni ada sedia kala lagi. Betul tak? Dan jika mesti kena tinggal, mana mustahil Tuhan buat makhluk ni, maka tentu mustahil ada mungkin ni. Jadi mungkin tak boleh ada. Nah, alam langit bumi kita ni tak boleh ada, betul tak Luffy? Tak ada kita ni. Tak ada kita. Ada. Tak ada kita terima tak ada. Terima apa tu? Bukan wajib, bukan mustahil. Tu lagu tu kita fikir gitu. Maka tentulah kalau Tuhan tu mustahil buat, maka tentulah mustahil ada mungkin ni. Jadi bukan Allah Ta'ala buat makhluk ni dia wajib buat, dan bukan dia mustahil buat. Maka bohong kedua-duanya. Apa? Bohong kata mungkin ni apa? Makhluk ni sedia kala pun bohong. Mungkin ni makhluk ni apa? Tak ada langsung. Mustahil ada. Mana tak ada langsung. Sedia kala lagi tu. Pun bohong juga. Kenapa? Kerana dengan mata kepala kita boleh tengok makhluk ni ada terima tak? Terima tak ada. Tak ada terima ada. Bermakna Allah pun harus mengada, harus meniada. Gitu. Habis itu. Bohong kedua-dua lah tu. Kalau begitu dah kita reti dah kata bohong makhluk ni nak sedia kala ada, dah bohong juga makhluk ni sedia kala tak ada. Nah. Bahkan terima ada, terima tak ada. Nah, terima tak ada, terima ada. Nah, kejaplah, yakinlah. Kata harus yang ni etika harus juga harus saja. Tuhan buat atau tidak buat. Nah, dan apabila kita kejap, kita yakin kata yang ni etika begitu, maka kejap yang yakin pula kata bukan tidak harus. Yakin pula kata bukan tidak harus. Iyalah bukan tidak harus. Ya, nah. Harus lawan dia bukan tidak harus.
Haru tak Tuhan buat makhluk ni? Haru. Lawan haru? Tidak haru. Kan gitu. Lawan haru tidak haru. Tidak haru tu ada berapa? Ini nak taswir. Nak taswir kata tidak haru. Dengan bahawa wajib buat, orang panggil tidak haru juga. Atau mustahil buat, tidak haru juga. Nah, jadi lawan haru Tuhan buat makhluk ni, atau meninggal buat makhluk ni, lawan dia tidak haru. Sama ada wajib buat atau mustahil buat. Wallahu a'lam. Maka cukup 41 yang bergantung, yang berhubung kait. Yang bergantung mana yang berhubung kait dan bersakut paut dengan Tuhan, yakni dengan hukum ketuhanan dah. Dengan Tuhan ini dengan hukum ketuhanan. Tu. Ya cakap rekah tu dengan Tuhan kena qazat dia. Bukan kita duk cara hazat Tuhan ni. Duk cara hukum ketuhanan. Nah, sabit di zat dia. Adapun yang bersakut paut dengan rusul itu 9 perkara jua. Wallahu a'lam. Esok khatam insya-Allah. Esok kita start awal sikit lah. Sebab sterik esok tu. Banjir. Apa tu? Benda haus. Bangga. Awal berapa? Wah, pukul lepas asar lalu. Pukul 5. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Pendeknya dah. Pendeknya kesimpulannya beginilah. Nanti dia akan hurai lagi lah secara perincinya pada fasa-fasa yang lagi akan datang lah. Pendeknya membesar. Mana membesarkan ni mengagung. Itu mana membesar. Bukan membesar mana kita bagi makan. Itu kita membesar ke? Siapa yang membesarkan awak? Ayah saya lah. Duk wi makan, wi duit, gapo, wi pakai baju, tempat tinggal. Itu mana membesar. Nah, jadi awak membesarkan Rasulullah gitu. Wi makan ke Rasulullah itu. Tak, mana membesar ni mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disuruhkan dia membesar mengagung oleh siapa? Oleh Allah Taala. Allah Taala sendiri suruh. Tu. Membesar lagu mana Allah Taala suruh? Dengan segala bagainya, bagai membesar. Ikutlah cara lagu mana. Yang penting tidak membawa kata Nabi tu Tuhan. Nah. Tak bawa kata Nabi tu ialah Tuhan. Itu. Tu. Belakang tu nanti dia akan bahas bab Maulidur Rasul tu tak? Baik, habis. Kerana termasuk di dalam maksudnya firman firmannya firman Allah, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Gitu. Arti firman Allah Ta'ala, dan siapa membesarkan segala kehormatan Allah. Nabi Muhammad kehormatan Allah. Nabi Muhammad kehormatan Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kehormatan Allah. Maka barang siapa membesarkan segala kehormatan Allah. Banyaklah segala kehormatan Allah ni. Nah. Antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sekali Allah Taala hormat. Itu. Maka ia siapa tadi tu terlebih baik baginya. Maka ia tu ia apa? Ia membesar tu. Gitu. Maka ia yang membesar tu terlebih baik baginya. Bagi siapa tadi? Di sisi Tuhannya. Tuhan siapa tadi lah. Maka masuklah, yakni fahamlah kita. Maka masuklah, ini fahamlah kita pekerjaan maulid dan berdiri ketika disebutkan beranaknya Nabi di dalam bacaan maulid itu.
Nah, masuk jugalah orang panggil apa? Membesarkan Nabi SAW. Nah, lagi pula ada hadis yang kita fahamkan suruh ziarah kubur Nabi. Mana? Seperti sabda sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Arti sabda Nabi, barang siapa haji akan Baitillah, dia pergi umrah. Dalam hadis lain, man hajja wal umrata. Gitu. Man hajja wal umrata, walam yazurni faqad jafani. Faqad jafani. Gitu. Ada hadis lain bunyi begitu. Barang siapa haji akan Baitillah dan tidak ziarah ni, padahal tidak ziarah ia barang siapa akan daku. Padahal haji umrah ni tak ada termasuk pun ziarah Nabi. Ada tak? Ada? Tak ada. Kalau umrah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahlu. Habis ya? Boleh umrah. Lepas tu balik dulu ke Malaysia, boleh. Tapi tak. Nabi kata, man hajja. Siapa yang berhaji. Dalam hadis lain, man hajja au umrata. Barang siapa yang berhaji atau beramrah, walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji dan berumrah atau berumrah padahal tidak ziarah ke aku, tak mari ke Madinah, gidah ke Mekah, tak pergi kerana ke Madinah, maka dia tu nak buat apa dengan aku? Nak berkelahi dengan aku. Itu maknanya. Tu. Maka sesungguhnya buat kasar ia barang siapa akan daku, mana dia menyakiti Rasulullah. Nak berseteru Rasulullah, buat kasar ni, nak balas dah baik tak? Ada dia mau tolak bu gitu nak baik. Wana dia mau kasar gitu. Wana dia mau buat kasar kawan nak gacah. Gitu. Nak buat balas tu. Dan ada hadis yang menyuruh ziarah kubur-kubur yang lainnya lain daripada kubur Nabi SAW. Mana yang lain? Yang lain-lain lagi. Siapa yang lain-lain lagi tu? Bayan pada kata yang kubur yang lain-lain lagi. Daripada muslimin ni, kubur muslimin dan muslimat. Ada hadis Nabi suruh pergi ziarah. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi hak ni rasanya bukan sabda Nabi ni. Hak ni perkataan sahabat. Karena dia kata kunna nuhina an ziyaratil kuburi fazuruha. Adalah kita dahulunya ditegahkan kita. Mana ditegah oleh Nabi lah akan kita dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kamu akan kubur. Kalau lafaz hak lainnya Nabi kata hak bunyinya begini. Hak Nabi SAW disebutnya nahaitukum an ziyaratil kuburi. Itu. Nahaitukum, menegahlah olehku akan kalian semua. Nahaitukum an ziyaratil kuburi, daripada menziarah kubur. Dulunya Nabi kata aku pernah menegah kamu semua ziarah kubur, jangan. Karena dulu tu orang panggil zaman jahiliah. Kalau pergi kubur tu kak berbiji sabuk. Menepik meraung, tak ada pasal-pasal. Dah hilang dah orang panggil apa? Budaya jahiliah tu. Nabi kata apa? Fazuruha, maka sekarang ziarahlah ke kubur. Kenapa? Fa innaha tuzakkirul mauta, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirul mauta, mengingatkan akan mati. Tu hadis hak lainnya bunyi lagu tu. Barangkalinya hadis hak ni sahabat pula hikayat. Kunna, adalah kami mula di zaman Nabi, ataupun adalah kami dulunya pada permulaan Islam, nuhina, ditegahkan akan kami. Mana ditegah oleh Nabi akan kami an ziyaratil kuburi, daripada ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena Nabi telah membenarkan. Karena bersabit dengan hadis yang disebut nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta. Base itu. Tiba-tiba jangan pergi ziarah kubur, pelik engkau. Pergi ziarah kubur sembah kubur, pelik. Sabitlah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ziarah akan ahli kubur Baqi'. Nabi sendiri ziarah kubur ahli kubur Baqi'. Malai pula tu. Dan Uhud, ahli kubur Uhud. Dan sabit pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Aduh. Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Artinya, arti sabda Nabi, siapa-siapa ziarah ia siapa-siapa akan daku. Bila tu dia pergi ziarah akan daku kemudian daripada matiku. Rasulullah wafat lah. Kita pergi buat umrah, pergi ziarah. Saya kalau pergi umrah, saya suka pergi Madinah dulu. Pergi Madinah dulu. Kalau boleh kapal terbang tu, sampai ke Madinah tu. Ataupun sampai Jeddah pun naik bas pergi ke Madinah dulu. Ziarah Rasulullah dulu. Barulah pergi ke Mekah buat umrah. Dah. Saya suka lagu tu. Kenapa? Memang gitulah, hati kita tu kena dekat Rasulullah SAW. Pergi cuci dosa dulu. Nah, kenapa Allah Ta'ala sebutkan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul wajadullah tawwabar rahimah. Ada ayat Quran. Ingat tak? Aku baca kursi kodeh tu. Aku pun tak ingat ayat Quran tu nya. Apa ayat Quran? Bunyi kan dah? Walau apa dah Hasling? Walau annahum izzalamu anfusahum, gitu. Walau annahum, jikalau mereka itu manusia, apa? Walau annahum izzalamu anfusahum, gitu. Menzalimi mereka itu akan diri mereka itu, ja'uka mendatangi mereka itu akan dikau ya Rasulullah. Ja'uka fastaghfara lahumur rasul. Gitu rasa. Tak ingat dah ayat Quran. Minta apunglah oleh Rasulullah SAW. Ada orang ingat tak dalam ni? Ayat Quran ingat tak? Betul. Fa innaha tuzakkirul maut. Ia lambat sikit. Fa innaha tuzakkirul maut. Kita duduk sibuk ayat Quran ada ingat ni. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Tu. Maka minta apung ia akan Allah dan meminta apung akan mereka itu oleh Rasul. La wajadullah tawwabar rahimah. Pasti mu akan dapati bahawasanya Allah Ta'ala tu Maha pengampun, Maha kasih belah. Jadi kita pergi dulu ziarah Rasulullah. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Rasulullah ada dalam kubur tu, minta ampun juga dengan Allah terhadap dosa-dosa kita. Habis itu. Tu. Maka seolah-olahnya ziarah ia siapa-siapa akan daku pada ketika hidupku. Seolah-olah kita ziarah ketika mana Rasulullah hidup. Itu. Tu. Hebatlah. Dalam hadis lain Nabi kata, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati. Pastilah baginya syafaat aku. Pasti dapat baginya syafaat daripada aku. Dah. Dalam hadis lain Nabi kata, man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Itu sama makna dengan hadis dinakal oleh Tok Diskar tadi. Man zara qabri, barang siapa yang ziarah kuburku ba'da mauti, kemudian daripada matiku, kana nescaya adalah ia kaman zarani fi hayati, seperti mereka yang menziarahi akan daku fi hayati, pada masa hidup aku. Itu. Tapi hak lebihnya adalah man zara qabri, barang siapa yang ziarah akan kuburku, wajabat lahu syafaati. Wajib dapatlah baginya syafaat daripada aku. Itu. Jangan buat main-main dengan Rasulullah. Ingat Rasulullah macam posmen. Ada orang mengajar mula tok guru tu. Dia kata Rasulullah posmen ayat. Posmen mai atas surat klik sedap. Buat tasbih Rasulullah dengan posmen. Nah, tu. Posmen tu tak wajib mu kenal dia. Wajib kenal posmen. Posmen mai atas surat mu pegang tu. Nanti lu posmen. Nama berapa? Nama pak apa? Nah, bini nama berapa? Anak ada berapa ekor? Lahir di mana? Nak wafat di mana gitu. Rasul wajib mengenal nama dia, pak dia, bonda dia, ayahanda dia, isteri-isteri dia, anak-anak dia. Itu. Lahir di mana? Kalau tanya Nabi Muhammad lahir mana, tak reti berdosa tu. Fardu ain ya. Fardu ain. Tu wafat di mana, hijrah di mana, kena tahu. Fardu ain. Apa boleh kata Nabi Muhammad sepapa semeh? Sedap. Nabi Muhammad papa semeh ayat. Ayat atas surat kelik Ada tok guru kecek lagu tu. Boroh mulut tu. Habis anak-anak yang dikasihi kata Tok D. Ya kasih tak mau kita Tok D sekian ni. Tak kasih tak tulis kitab ni. Sebab dia kasih dia tulis kitab ni. Supaya kita ni kerti agama. Hendaklah jagakan dua perkara yang mesti. Dua perkara ni hak wajib kita kena jaga mesti.
Pertamanya dua perkara hak mesti kita jaga, wajib kita jaga. Wajib membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diangkat pingkatnya mana peringkatnya, pingkatnya mana peringkatnya, pangkatnya daripada segala makhluk Allah. Nabi Muhammad lah afdalul makhluk alal itlaq. Nah, paling lebih sekali. Banding dengan arash ke syurga ke malaikat apa sekalipun, Nabi Muhammad paling mulia. Kena akad gitu. Wajib kita kena etikad lagu tu. Nabi Muhammad lah makhluk Allah yang paling mulia. Satu, wajib. Yang kedua, mengesakan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketunggalan dengan zat, padahal ketunggalan Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala tu dengan zatnya Allah dan sifatnya Allah, segala sifatnya Allah, dan af'alnya, segala perbuatannya Allah. Jadi kita tu tak boleh lah kita akad Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ialah Tuhan, Tuhan ialah Nabi Muhammad. Tak boleh itu. Faham tak? Ada pun bahasa dalam ilmu hakikat tu lain dah. Lain, jangan ikut kata sama, jangan. Tak ada orang ilmu hakikat kata Nabi Muhammad ialah Allah, Allah ialah Nabi Muhammad, tak ada. Cuma perbahasan Nabi Muhammad tu orang panggil majlah atau tempat tajalli, tu lain, tu cerita lain. Tu kerana Muhammad tu terbenarlah orang panggil isim makan, isim maf'ul, ia belaka. Maka kalau tempat isim makan, maknanya tempat Tuhan tajalli, segala sifat jamal kamal Allah Ta'ala. Tu tu bahasa lain. Tu cerita ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Tapi orang hakikat pun tak ada kata Nabi Muhammad ialah Tuhan, Tuhan ialah Nabi Muhammad, tak ada. Ni pokok hak lawan ilmu hakikat tu dia tak reti tu. Dia kata inilah unsur nak menuhankan Nabi Muhammad. Padahal dia tak reti istilah ulama hakikat, tak usah cakap lah. Maka barang siapa yang i'tikad pada satu makhluk bersyarikat akan Tuhan, kalau dia kata Nabi Muhammad tu bersekutu dengan Tuhan, contoh pada satu apa-apa perkara daripada demikian itu, daripada zat ke sifat ke af'al. Contoh macam orang Kristian yang kata Isa tu sifat tu hak jatuh cabut daripada zat tu, bersekutu tu. Maka sungguhnya mengkusi tu maknanya apa? Mensyirik, menyengutulah ia barang siapa akan Allah Ta'ala. Itu menyengutu. Macam puak Kristian tu lah menyengutu tu. Dan barang siapa yang mukir, mengkurang, tu ada ayat Quran tu, siapa dah? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tu ada ayat dia depan tu bunyi. Tu. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu. Itu. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Senang gitu. Ada anak murid boleh boleh Google. Lah seling hafid saja, tak ingat apa pun. Tu yang kata walau annahum, jikalau bahawa mereka itu manusia, izzalamu anfusahum, zalim mereka itu manusia akan diri mereka itu, yakni dengan berbuat dosa. Ja'uka, mendatangi mereka itu manusia akan dika. Ayat ni tidak nasah ni dah. Siapa lah ni? Fastaghfirullaha, maka meminta ampun mereka itu manusia akan Allah. Wastaghfara lahum, dan meminta ampun akan mereka itu manusia yang apa datang kepada engkau tu ya Rasulullah. Ar-rasulu uli rasul. Rasul dalam kubur tu minta apa juga. Kenapa? Karena ayat tadi ja'uka datang kepada engkau. Mana kita pergi ziarah Rasulullah, duduk tepi kubur Rasul, astagfirullahalazim, ya Allah, dosa banyak Allah. Rasul dalam tu Rasul dalam kubur tu. Wastaghfara lahumur rasulu, meminta ampun akan mereka itu manusia oleh Rasul. Lawajadullaha tawwabar rahim. Itu ayat tu. Ingat baik-baiklah ayat tu. Jadi bukan tak ada orang Islam dia sembah Nabi Muhammad, tak ada. Sembah kubur tak ada. Kalau sembah kubur tu memang kafir. Gitu. Dan barang siapa yang mengkurangkan Rasul, mengurangkan Rasul supaya posmel Rasul apa, ingat manusia biasa je. Contoh gitu. Muhammad kapu ada kapu pun Muhammad kapu ni Muhammad. Ayolah tu. Barang siapa mengkurangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu daripada martabat, tak usah kata semua, satu daripada martabat Rasulullah, maka sungguhnya berdosa ia, berdosa maksiat atau kufur ia. Tu. Kalau tidak kufur berdosa, kalau tidak pun berdosa serta kufur lalu. Dah. Dan barang siapa melampaui ia barang siapa pada membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lagu mana? Taswir pada kata melampaui. Taswir pada kata melampau. Ghulu, melampau-lampau. Dengan sekira-kira bagai-bagai membesarkan, padahal tidak sampai dengan dia dengan membesar tu akan barang yang tertentu ia dengan Allah. Bukan gitu. Dan barang siapa yang melampau-lampau ia pada membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana melampau-lampau membesarkan Nabi SAW? Dengan bagai-bagai membesarkan. Ikutlah. Dengan bagai-bagai bentuk pengagungan. Padahal, dalam hal bagai-bagai bentuk membesar tu, tidak sampai dengan dia dengan membesar tu, akan barang yang tertentu ia barang dengan Allah. Ia puji Nabi tu habis ke? Puji sungguh-sungguh. Tapi tak kata Allah Nabi Muhammad tu ialah Tuhan ke, Nabi Muhammad tu satu juzuk daripada ketuhanan ke, atau Nabi Muhammad tu ialah satu sifat daripada sifat Tuhan yang cabut daripada zat Tuhan. Dia tak ada gitu. Cuma dia pujilah Muhammad ialah cahaya, Nabi Muhammad cahaya atas cahaya dia tu ni. Ikutlah apa saja dia puji. Melampau-lampau juga tu. Dah. Tapi tidak sampai kepada barang yang tertentu yang khusus ke sifat ketuhanan. Maka sungguhnya mengenai ia membesar tu akan yang sebenar. Kena tu. Betul. Orang tak termasuk melampau hak ditegah tak. Dan menjaga ia seorang tu atas ketuhanan dan kerasulan. Dah. Hak tak bolehnya, hak Nabi kata apa? La tutruni, jangan kamu puji aku kama ataratin nasara. Kama ataratin nasara al-Masih ibn Maryam atau kama qala Nabi. Jangan kamu puji aku seperti mana memujilah oleh Kristian akan anak al-Masih, anak bagi Maryam. Lagu mana orang Kristian puji Nabi Isa? Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Kata oleh orang Kristian Al-Masih Isa tu anak laki-laki Allah. Tu berat. Tak ada orang Islam kata Nabi Muhammad anak Allah, anak jatah Allah, anak sulung Allah ada. Tak ada. Maka tak apa. Pujilah lagu mana pun tak ada masalah. Selagi mana kita tidak menuhankan Nabi Muhammad, kita tu benar-benar orang panggil membesar, mengagungkan Nabi Muhammad, kena kepada hak dia, tempat dia. Berak. Habis itu. Kemudian kata lagi tu dia sekam bicara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah buat maulid pada panggilan orang Melayu kita ialah setengah daripada bagai membesarkan Rasulullah wallahu a'lam. Esok kata tu patut tupu kita ni lah. InsyaAllah kok bulan ni boleh kata kita baca cepat lah sikit kita ni berum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli ma 'alimta minhu. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka rasul. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.